Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Pendedahan yang mengejutkan daripada pemimpin veteran UMNO Puan Zarkasi ya terhadap Mahathir Mohamad, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik ya untuk saya kongsikan apakah perkara itu, dan pastinya sahabat semua Anda akan terkejut juga dengan pendedahan ini. Jadi tanpa buang masa, saya ingin membawakan Anda untuk berita ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopot Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Sembari kita ikuti berita gempak hari ini. Tun Dr. Mahathir yang ada konflik kepentingan itu antara pendedahan daripada Puan Zarkasi. Jadi apakah ya kepentingan itu? Mari kita ikuti. Jadi kalau kita lihat yang di Pertua Dewan Undangan Negeri Johor, Datuk Puan Zarkasi mempertahankan pengerusi Suruhanjaya Siasatan Diraja Batu Putih Tun Muhammad Raus Sarif. Jadi beliau berkata, mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang mempunyai konflik kepentingan dalam isu tuntutan wilayah melibatkan Malaysia dan juga Singapura. Katanya Mahathir cari alasan untuk mengelak RCI. Dia tahu dosa kehilangan wilayah amat berat dan tidak boleh dimaafkan ke atas anak cucu, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Puan turut menyenaraikan beberapa tindakan Mahathir yang dianggap adalah konflik berkepentingan. Katanya Tun M takut bayang-bayang sendiri dia yang ada konflik kepentingan bila Tun Raus meletak jawatan Ketua Hakim Negara dahulu. Tun M pula menjadi kepanasan. Apa kelayakan Tun M bercakap isu konflik kepentingan? Dia orang yang paling banyak diselubungi konflik kepentingan ketika di puncak kuasa. Katanya lagi, dia melantik Muhammad Sukri yang sudah bersarah sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM, kemudian lantik Latifah Koya, orang politik, ganti Sukri. Pelantikan Richard Melanjun Ketua Hakim Negara menggantikan Tun Raus juga adalah satu kontroversi. Jadi bahkan pelantikan T.S. Abdul Hamid Badur sebagai Ketua Polis Negara secara kontrak juga dipertikaikan. Berhubung dengan isu Pulau Batu Putih pula, Puan turut mengemukakan soalan kepada Mahathir. Kenapa tidak dibawa ke kabinet? Kenapa buat keputusan tergesa-gesa? Peguam negara ketika itu pula dipaksa bercuti. Suruhanjaya yang diketuai Raus yang akan menyiasat tindakan mantan Peguam negara Tan Sri Idrus Harun dan Mahathir Mohamad memutuskan untuk menarik balik rayuan tuntutan ke atas Pulau Batu Putih. Begitu banyak persoalan sahabat semua yang dilihat, yang dikatakan oleh Puan ini yang mempunyai konflik kepentingan kepada Mahathir Mohamad ini, sahabat-sahabat semua. Dan antara beberapa persoalan yang dikemukakan adalah antara alasan-alasan yang disebut oleh Mahathir adalah katanya karena dia yang ada konflik kepentingan bila Tun Raus meletak jawatan Ketua Hakim Negara. Itu antara konflik, dan banyak lagi lah konflik semasa beliau berada di puncak kuasa katanya. Dia melantik Sukri, lepas tu lantik Latifah, lepas tu lantik Richard Melanjun, dan disuruh pula ya ketika itu Ketua Polis Negara Ketua Hakim untuk bercuti. Untuk apa semua perkara itu dilakukan, sahabat-sahabat semua. Jadi kita harap ya Mahathir ini membuat jawapan balas kepada persoalan yang diberikan oleh veteran kepada pemimpin UMNO ini, sahabat-sahabat semua. Dan sebelum saya akhiri, sekali lagi saya ingin sampaikan kenyataan berita ya daripada Timbalan Perdana Menteri kedua ya daripada Sarawak ini ya, yang menyatakan pemergian Type 1 kehilangan besar. Itu antara kenyataan beliau. Jadi kalau kita baca ya, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof menyifatkan pemergian bekas yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Abdul Taib Mahmud sebagai kehilangan yang besar kepada Sarawak dan juga negara. Dalam catatan di Facebook hari ini, Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air turut merakamkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga bekas Ketua Menteri Sarawak itu. Sedih dan duka cita katanya di atas perginya negarawan ayahanda Tun Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud, bekas yang di Pertuan Negeri Sarawak dan bekas Ketua Menteri Sarawak awal pagi ini di sebuah hospital di Kuala Lumpur. Katanya, pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan besar bukan saja buat Sarawak, malah juga untuk negara. Katanya lagi, almarhum juga pernah berkhidmat sebagai menteri di peringkat persekutuan sebelum kembali ke Sarawak. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dia, katanya.
turut merakamkan ucapan takziah adalah timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Satu kehilangan besar katanya buat rakyat Malaysia, khususnya rakyat Sarawak, kerana Allahyarham memainkan peranan yang cukup penting dalam mentadbir dan memacu kejayaan negeri Sarawak sehingga kini. Terlalu banyak kenangan saya bersama Allahyarham katanya. Beliau merupakan seorang yang mudah didekati dan sentiasa istiqomah menyantuni masyarakat. Semoga Allah katanya menerima segala amal baktinya dan menempatkan Allahyarham dalam kalangan insan soleh serta berli jannah, kata Ahmad Zahid Hamidi. Abdul Taib, 87 tahun, meninggal di sebuah hospital di Kuala Lumpur pada jam 4.40 pagi hari ini. Dan pengurusan jenazah Allahyarham akan dilakukan di Masjid Negara sebelum dibawa pulang ke Kuching, Sarawak untuk dikebumikan. Satu perkara yang mengejutkan dan satu perkara yang sebentar tadi saya bacakan adalah perkara yang amat menjadikan sahabat-sahabat semua. Dan dengan perkara ini seperti mana yang dinyatakan oleh timbalan, kedua-dua timbalan Perdana Menteri ini menyatakan bahawa ini adalah satu kehilangan yang amat besar ya kepada negara dan juga khususnya ya untuk negeri Sarawak. Dan sebelum saya akhiri juga hari ini, YB Fahmi katanya kabinet rakam takziah kepada keluarga Taib Mahmud. Itu dia sahabat semua antara kenyataan terkini. Dan Jemaah Menteri hari ini merakamkan ucapan takziah kepada keluarga bekas yang di-Pertua Sarawak, Tun Abdul Taib Mahmud, yang meninggal dunia awal pagi hari ini. Jurucakap Kerajaan Madani YB Fahmi berkata, Allahyarham yang juga bekas Ketua Menteri Sarawak mempunyai banyak jasa terhadap pembangunan dan pemodenan negeri tersebut. Sudah pasti kesan daripada pentadbiran dan tempoh beliau sebagai yang di-Pertua Negeri memainkan sangat penting dalam pembangunan dan pemodenan Sarawak sehingga apa yang kita lihat hari ini. Pemergian Allahyarham katanya sudah pasti cukup mendukacitakan dan hibah. Penting juga untuk kita kenang jasa bakti Allahyarham, katanya ketika dihubungi bernama di radio di Kuala Lumpur hari ini. YB Fahmi juga Menteri Komunikasi berkata Minggu Perpaduan 2023 yang diadakan di Kuching pada Mei tahun lepas adalah acara terakhir beliau bertemu dengan Tun Abdul Taib. Saya lihat Allahyarham keuzuran tapi beliau tetap gagah teruskan kerja pada waktu itu, katanya. Abdul Taib 87 tahun meninggal dunia di sebuah hospital di Kuala Lumpur awal pagi tadi. Itu dia sahabat semua ucapan daripada rakan kabinet dan disampaikan oleh YB Fahmi sebagai jurucakap kepada Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani ini. Jadi terima kasih sahabat semua. Untuk perkara pertama tadi, pendedahan mengejutkan dan juga persoalan-persoalan panas daripada Puat terhadap Mahathir Mohamad. Apa pandangan anda? Anda berikan komen pandangan dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.